Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Video kali ini mengenai tajuk akikah. Bila kita dengar perkataan akikah tu, terus kita terbayang baby kan. Jadi kita tengok dahulu pengertian akikah. Akikah ialah penyembelihan binatang ternakan yang dilakukan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelahiran anak. Apakah tujuan akikah sebenarnya? Tujuan akikah yang pertama adalah melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah beri zuriat. Jadi kita rasa bersyukur, kita buatlah akikah. Tujuan yang kedua sebagai penghebahan kepada masyarakat. Maksudnya kita nak bagi tahu kepada masyarakat setempat yang kita telah memperoleh zuriat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kongsi berita gembira kepada semua orang. Tujuan yang ketiga adalah menggalakkan amalan bersedekah. Jadi konsep akikah ataupun ibadah akikah ini dapat menggalakkan amalan bersedekah. Jadi dengan akikah ni kan kita panggil orang untuk datang makan. Jadi dengan secara tak langsung kita telah bersedekah. Tujuan yang keempat ialah mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim di antara kita yang melakukan akikah ni dengan jiran setempat, keluarga, saudara mara dan sebagainya. Dan tujuan yang kelima adalah dapat mendekatkan diri bayi yang baru lahir itu dengan penghayatan cara hidup Islam. Dalam ibadah akikah ni ada syarat sah akikah. Kita tengok yang pertama iaitu berniat akikah ketika menyembelih. Syarat yang kedua ialah binatang yang disembelih mestilah halal dimakan. Syarat yang ketiga ialah binatang yang disembelih tidak cacat. Dan syarat sah yang keempat ialah binatang yang disembelih hendaklah cukup umur. Bila waktu yang sesuai untuk kita melakukan ibadah akikah? Masa yang sesuai ataupun afdal untuk melakukan ibadah akikah adalah pada hari ke-7 kelahiran bayi. Ibadah akikah ini juga kita boleh tangguhkan sehingga kanak-kanak itu ataupun bayi itu baligh. Kalau pun tak sempat ataupun tidak mampu melakukan ibadah akikah ini sampai besar, orang itu sendiri boleh melakukan ibadah akikah sendiri. Maksudnya daripada kecil mak ayah dia tak mampu nak buat ibadah akikah untuk dia, so dia boleh buat sendiri bila dah besar nanti. Baiklah, ada beberapa perkara sunat yang boleh kita lakukan dalam ibadah akikah ni. Jom kita tengok. Yang pertama, membaca doa ketika menyembelih. Yang kedua, daging yang telah disembelih tadi tu kita disunatkan untuk masak masakan yang manis dan dibuat jamuan kepada tetamu yang hadir. Kalau korban, kita agihkan daging-daging korban kepada orang yang memerlukan. Tapi akikah kita disunatkan menjemput orang datang makan di rumah sebagai jamuan. Sunat yang ketiga adalah tidak mematah-matahkan tulang binatang. Maksudnya macam lebih baik dibuat macam kambing golek kan seekor, so tulang dia tak dipatah-patahkan. Ini sunat saja. Boleh nak
dipotong-potong kan. Tapi sunatnya tidak dipatah-patahkan tulang binatang. Okey, perkara sunat yang keempat ialah mencukur rambut bayi selepas menyembelih binatang akikah. Okey, yang kelima adalah melakukan ibadah akikah ini pada hari yang ke-7 selepas kelahiran bayi. Okey, yang keenam, memberi nama kepada bayi. Dan yang ke-7 pula ialah tahnik. Okey, jom kita tengok macam mana cara tahnik, iaitu belah mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pandai. Amboi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah tahu kan macam mana tahnik tu? Okey, nanti siapa yang ada baby dekat rumah tu bolehlah cuba buat kan? Kita praktikkan. Apakah hukum akikah? Baik, hukum akikah adalah sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad adalah sunat yang sangat dituntut. Okey. Sebaik-baik akikah ialah menyembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan menyembelih seekor kambing untuk anak perempuan. Jom kita tengok binatang yang boleh diakikahkan. Contohnya kambing, lembu, kerbau dan unta. Selesailah tajuk ibadah akikah pada kali ini. Okey, kita jumpa lagi di video-video yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang baru. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Julia Hasbi. Bye. Assalamualaikum.